Hari ini juga seperti yang kita war-warkan di awal rancangan, kita juga nak bercakap berkenaan suatu penyakit kanser yang kebanyakannya menjadi antara list tertinggi untuk golongan lelaki mengikut kepada laporan pendaftaran kanser kebangsaan 2019 meletakkan kanser prostat sebagai antara kanser yang tertinggi dihidapi oleh golongan lelaki. Ya, kalau selalunya kita memberikan tumpuan kepada kanser paru-paru yang disebabkan oleh rokok, tapi hari ini kanser prostat yang menjadi tumpuan kita. Hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Rohan Malik Johan, pakar perundingan dan Ketua Jabatan Urologi Hospital Selayang KKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Okey, Datuk, mungkin untuk permulaan sebelum kita terangkan berkenaan status kanser prostat dalam negara, boleh diberikan sedikit penjelasan berkenaan apakah itu kanser prostat, Datuk? Okey, kanser prostat ialah kanser yang cuma dihadapi oleh kaum lelaki, ya, sebab kaum perempuan tak ada prostat, lelaki saja ada prostat. Jadi dari segi kekerapan, ia berlaku bagi lelaki yang berumur pertengahan tahun ke atas. Ia berhubung kait juga dengan faktor kekeluargaan. Jadi kalau ada keluarga rapat yang ada kanser prostat, jadi mungkin lebih kerap dilihat lah. Jadi keluarga rapat sama ada ayah, bapa saudara atau abang yang ada mengidap kanser prostat, jadi ada kemungkinan lebih tinggi mungkin dapat kanser prostat. Selain dari itu, kita juga lihat dari segi di negara barat, dari segi faktor pemakanan, ya. Pemakanan cara barat ada sedikit sebanyak memberi sedikit peningkatan dari segi kanser prostat. Di masa lepas, di negara-negara Asia seperti Malaysia, mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan negara barat. Tapi disebabkan oleh peningkatan cara hidup serta pemakanan, so kita nampak pertambahan dari segi jumlah mereka yang mengidap kanser prostat. Pemakanan yang macam mana tu, Datuk? Pemakanan cara barat lah, lebih pada yang lebih berminyak, mungkin lebih protein. Fast food. Ya. Alright. Okey. Jadi untuk kanser prostat ni, apa di antara tanda ataupun gejala? Kerana kalau kita lihat daripada pembacaan, kebanyakan lelaki mungkin ada tidak sedar kerana mereka merasakan mungkin sakit batu karang ataupun disebabkan penyakit-penyakit lain, tapi bukan kanser prostat. Okey, jadi isu dia sekarang yang ini perkara yang saya nak ketengahkan di sini ialah pada peringkat awal kanser prostat mungkin tak ada apa-apa tanda, ya. Walaupun lelaki dia ada prostat tu dia mungkin ada tanda ada penyakit prostat, tapi penyakit prostat yang paling kerap ialah yang dipanggil BPH atau bengkak prostat yang bukan kanser. Jadi bagi BPH mungkin ada tanda-tanda simptom-simptom air kencing, pengeluaran air kencing, seperti air kencing kurang deras, tersekat-sekat atau kencing yang kerap atau bangun malam untuk buang air kecil. Jadi benda tanda-tanda ini pun boleh juga berlaku untuk orang yang mengidap kanser prostat. Tapi pada peringkat awal mungkin tak ada apa-apa tanda. Jadi bila peringkat yang tahap ketiga atau keempat mungkin ada tanda-tanda lah, seperti sakit tulang belakang, berat badan menurun dan sebagainya. Okey. Datuk, untuk status ataupun peratusan kanser prostat di Malaysia, pelaporannya itu bagaimana ketika ini, Datuk? Mengikut kajian laporan kanser, statistik kanser kebangsaan, ya, buat masa ini kanser prostat nombor 3 bagi kaum lelaki, ya. Nombor 1 paru-paru, nombor 2 usus atau kolorektal, nombor 3 kanser prostat. Kalau dicampur lelaki dan perempuan, kanser prostat nombor 7. Okey. Alright. Okey, kalau tadi Datuk ada menyatakan bahawa mungkin disebabkan oleh faktor pemakanan, tapi sebenarnya siapa lagi golongan yang mungkin akan lebih kerap terdedah kepada kanser prostat ini? Dari segi umur? Umur, ya. Jadi kalau secara purata, kalau umur meningkat, lebih kemungkinan dapat prostat kanser lebih tinggi lah. Jadi kalau kita nak cadangkan supaya dibuat saringan, mungkin lepas umur pertengahan tahun lah. Pertengahan tahun? Ya. Alright. Bagaimana saringan itu boleh dibuat ataupun pengesanan itu boleh dibuat untuk mengesan kewujudan ataupun kebarangkalian kanser prostat itu, Datuk? Okey, jadi kaum lelaki selalu tak suka jumpa doktor tu. Memang faktor lah. Kaum perempuan sebab dia datang jumpa sebab melahirkan anak. Dan kalau ada tanda-tanda awal dia akan jumpa. Kalau lelaki mungkin dia tunggu
Jadi saya ingat sekarang ramai orang datang untuk pemeriksaan benda lain, mungkin ada penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Jadi boleh juga disaringkan untuk prostate cancer, atau yang separuh orang buat apa yang dipanggil executive screening lah. Jadi untuk prostate cancer, cara paling senang saringan ialah melalui ujian darah lah, prostate specific antigen, atau yang kita panggil PSA. Jadi itu cara paling awal kita test. Kalau ada peningkatan dari segi bacaan PSA, mungkin perlu dirujuk dan disiasat lebih lanjut lah. Okay, Datuk boleh juga berkongsi bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia sepanjang tempoh Datuk berpengalaman ataupun dalam merawat pesakit-pesakit kanser prostat ni, apa yang telah pun dilalui dan bagaimana fasa-fasa mereka daripada fasa 3 naik ke 4 ke 5, bagaimana? Okey, jadi yang saya ingin nak terangkan di sini, sebab bagi negara kita masih ramai pesakit yang datang bila pada tahap 3 dan 4. Jadi kita ada buat kajian, mungkin Malaysian Cancer Prostate Study lah kita buat, melibatkan beberapa hospital kerajaan dan Universiti Malaya. Jadi semuanya 9 hospital, ya. Jadi yang apa yang kita lihat, lebih dari 60% pesakit yang ada kanser prostat yang datang pada tahap 3 dan ke-4. Jadi agak lewat. Kalau dibandingkan dengan negara barat, mungkin di Amerika Syarikat, mungkin 5 hingga 10% saja pada tahap 4. Jadi di Jepun mungkin 15%. Jadi di kawasan kita mungkin ada kesamaan dengan negara-negara ASEAN yang lain, seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan sebagainya, pada tahap yang lewat, jadi bila datang jumpa doktor. Doktor, untuk berkenaan tentang kesan-kesan yang dibawa oleh barah prostat ataupun kanser prostat ini, apakah ia boleh menyebabkan kematian dan apakah antara lain kesan-kesan yang akan dibawa untuk pengidap ataupun mereka yang sedang bertarung dengan barah prostat? Jadi pesakit yang datang pada mungkin tahap 4, ya, bila sudah merebak pada tulang, paru-paru dan sebagainya, kanser prostat itu lain sikit daripada mungkin kanser paru-paru atau kanser payudara, lain sikit. Kita ada rawatan, kita boleh beri rawatan secara hormon, suntikan hormon. Jadi suntikan hormon itu ada jenis lah, satu LHRH agonist, satu lagi LHRH antagonist. Sama ada 3 bulan sekali atau sebulan sekali suntikan ni. Dia dapat mengawal kanser tu. Mungkin pada peringkat awal kita dapat kawal kanser tu. Jadi secara purata mungkin dapat kawalan, kalau secara purata mungkin 2 tahun, ya. 2 tahun. Jadi bukan semua pesakit yang ada kanser prostat pada tahap pada tahap 4 meninggal disebabkan oleh kanser prostat. Sebab pesakit-pesakit ini ada penyakit lain juga. Mungkin dia umur sudah meningkat, atau ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, komorbiditi yang lain. Jadi perkara lain mungkin juga boleh menyebabkan kematian, bukan kanser prostat saja. Selain daripada itu, apa lagi di antara langkah-langkah awal yang boleh dilakukan oleh lelaki bagi kalau tak naklah kena kanser prostat ini, selain daripada mengamalkan gaya hidup yang sihat dan juga janganlah makan fast food tadi? Saya ingat yang satu faktor pemakanan yang satu cara lah. Satu cara ialah kalau gaya hidup sihat, kalau buat saringan lah, saya ingat yang lebih baik. Kalau yang ada sejarah keluarga yang ada prostate cancer atau kanser yang lain, mungkin boleh disaring berumur 40 tahun ke atas, lebih awal sikit. Yang lain tu mungkin 50 atas, kita boleh buat saringan. Tapi saya nak terangkan di sini, saringan secara pukal, wholesale screening memang tidak digalakkan lah, sebab telah dilakukan kajian Health Technology Assessment, Kementerian Kesihatan Malaysia dia ada buat kajian. Jadi tidak cost efektif lah nak buat untuk semua orang. Sebab kos dia dan yang kita dapat tangkap yang ada prostate cancer tu dari segi yang secara saringan ni mungkin tidak
begitu sesuai untuk dilakukan untuk semua rakyat Malaysia lah. Saringan ataupun adalah lebih bersasar. Anda juga boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk bertanyakan soalan. Datuk Doktor, ada juga persoalan berkenaan apakah kanser prostat ini akan memberikan kesan kepada fungsi biologi lelaki seperti mati pucuk ataupun erectile dysfunction, Doktor? Okey, begini, kalau kanser prostat tu, kalau dia dia punya connection tu bukanlah dia ada kanser prostat dia akan menghadapi masalah ni, bukan macam tu. Okey. Kadang-kadang sebab kanser prostat tu dia apabila dia ada terlibat pada saraf ya, jadi dia merebak keluar prostat tu, saraf urat saraf yang pergi dekat zakar lelaki dia bersebelahan dengan prostat. Jadi kalau dia ada pergi ke situ, mungkin dia ada impact lah. Jadi kalau dia tak ada terlibat pada saraf, mungkin tidak mengalami masalah tu lah. Tapi kebanyakan pesakit prostat juga, penyakit prostat kanser juga ada komorbiditi seperti darah tinggi dan kencing manis. Darah tinggi, kencing manis juga dia kena pasti sebagai penyebab pada erectile dysfunction lah. Jadi secara tersendiri juga boleh mengakibatkan masalah ni juga. Kalau tadi Ismail tanya mengenai soalan itu, tapi adakah ia mampu juga untuk menjejaskan kualiti sperma seorang lelaki? Yes, saya rasa dia akan juga mengakibatkan terjejas sebab kanser itu pada prostat, mungkin dari segi produksi sperma pun mungkin akan terjejas lah sebab kalau ada kanser. Okey. Datuk Doktor, disebabkan ia bersangkutan dengan fungsi-fungsi seksual seseorang manusia ataupun seseorang lelaki, bagaimana pengasingan dan juga pengesanan untuk menentusakan apakah ia adalah penyakit seksual ataupun berkaitan dengan penyakit kanser prostat? Seperti saya nyatakan tadi, kalau kanser prostat itu kita buat secara saringan, kita PSA, kalau PSA tinggi, kita kena buat pemeriksaan fizikal, pemeriksaan prostat. Lepas tu nak confirm sama ada prostat kanser atau tidak, kita buat biopsi lah, prostat biopsi. Kita tak boleh buat andaian ada prostat kanser berdasarkan keputusan darah, sebab keputusan darah PSA pun boleh naik untuk perkara lain. Seperti kalau bengkak prostat, kadang-kadang ada jangkitan kuman atau pendarahan dalam prostat atau radang prostat atau prostatitis, itu pun mungkin menyebabkan keputusan darah naik. Jadi pakar urologi yang melihat, yang perlu lihat perkara-perkara ni lah. Jadi itu untuk prostat kanser. Yang seksual tu lebih pada kita menemu bual pesakit, tanya dari segi fungsi. Ada juga apa yang kita panggil kuestionnaire kita boleh buat. Apa yang dipanggil scoring kita boleh tengok, dan berdasarkan tu sajalah. Baik, Datuk Doktor, kita ada pemanggil di talian. Selamat pagi. Hello. Encik Abdul Karim. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Silakan tuan. Waalaikumsalam. Ya, teruskan Saya soalan. Abdul Karim dari Taman Seri Gombak. Silakan dengan soalannya, Cik Karim. Ya, saya nak soal. Assalamualaikum Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya sebenarnya telah mengidap prostat. Teruskan, Cik Karim. Ya, tapi saya telah pernah dioperate. Kemudian pada itu, adakah dia akan kembali prostat itu setelah dioperate? Okey, baik, terima kasih Encik Karim untuk soalannya. Soalan yang ringkas. Selepas pembedahan, apakah ada kebarangkalian untuk ia kembali menyerang? Okey, saya daripada persoalan tu saya Cik Karim telah dioperate untuk prostat kanser lah. Jadi pada peringkat awal prostat kanser kita boleh buat pembedahan radical prostatectomy. Jadi selalunya selepas pembedahan kita akan
pesakit akan datang untuk temu janji lah setiap 3 bulan sekali ke 4 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan serta ujian darah PSA. Jadi untuk melihat sama ada tanda-tanda atau yang penyakit kanser itu datang balik. Okey. Selepas pembedahan, bagaimana dengan kualiti kehidupan mereka? Seperti adakah akan menjadi normal seperti biasa, macam mana? Okey, jadi selalunya selepas pembedahan dari segi fungsi kehidupan harian, saya ingat lepas pembedahan akan dapat balik pada seperti biasa. Cuma 2 isu sajalah yang kita selalu tekankan pada pesakit. Satu, pengawalan pengaliran air kencing. Jadi kadang-kadang mungkin secara sementara mungkin kontrol air kencing tak berapa bagus. Jadi perlu buat fisioterapi, senaman untuk kontrol air kencing. Satu lagi faktor ialah dari segi erectile dysfunction lah, sebab saya beritahu tadi kan saraf-saraf tu tepi prostat tu, so masa pembedahan tu ada kemungkinan saraf-saraf tu terpaksa, kalau prostat cancer tu agak dari segi volume dia banyak, jadi kita kena buat lebih pembedahan tu lebih mendalam, jadi mungkin saraf-saraf tu terlibat sekali lah. Bergantung kepada situasi. Tapi jadi akan ada kemungkinan tak boleh fungsi lah, erectile dysfunction. Jadi ada rawatan yang boleh kita berikan kalau dari segi itu. Okay. Baik, Doktor, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Encik Syah, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Encik Syah. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Datuk. Ya. Saya masalah gerak kencing malam. Selalu kencing malam. Adakah itu barang penyakit tu? Okey. Okey, terima kasih Encik Syah untuk soalannya. Terima kasih. Soalan kencing malam. Kencing malam tu atau istilah saintifik dia nocturia tu banyak faktor yang menyebabkannya. Jadi bukan tak semestinya prostat cancer. Mungkin ada orang dia minum banyak malam lah sebelum tidur. Jadi kalau you minum air sebelum tidur, kemungkinan bangun untuk kencing tu lebih tinggi lah. Memang tak ada beza doktor. Kalau kencing malam bagi mereka yang ada kanser prostat ni ataupun kencing malam yang biasa. Kencing malam biasa pun ada, kencing malam yang dari segi penyakit mungkin kencing manis. Orang kencing manis dia bangun malam kencing. Atau penyakit prostat tadi saya beritahu tadi, BPH pun mungkin ada yang kencing malam, bangun malam kencing. Overactive bladder pun ada yang bangun malam. So jadi banyak faktor yang kita kena cek lah kalau just untuk kencing malam saja. Ya, Datuk Doktor, untuk seawal apabila seseorang pesakit itu dikesan dengan masalah kanser prostat, apakah antara langkah-langkah yang perlu dilalui? Apakah ada proses kaunseling dan juga proses bersama dengan pakar-pakar yang perlu dilalui untuk penjelasan dan juga untuk proses mendapatkan maklumat? Okey, jadi kalau kita buat biopsi confirm ada prostate cancer, jadi kita perlu confirm yang penyakit itu masih dekat prostat, belum lagi merebak. Jadi selalunya kita buat ujian lanjut seperti MRI atau CT scan atau bone scan, jadi nak tengok bahagian lain badan sama ada sudah merebak ke tidak. Jadi kalau belum merebak, jadi kita akan bincang dari segi rawatan. Untuk merawat pesakit itu kita kena tengok faktor usia pesakit, dari segi komorbiditi, boleh pesakit itu melalui pembedahan atau tidak. Jadi kalau pesakit yang agak berumur mungkin keluarga mungkin kata kita just pantau saja, ada juga. Tapi kalau pesakit yang lebih muda, kita akan cadangkan rawatan yang lebih agresif lah untuk kuratif supaya dapat menyembuhkan prostat kanser. Jadi caranya sama ada melalui pembedahan atau radioterapi dengan hormon lah. Hormon dengan radioterapi, dua cara. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian daripada Kelantan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Betul. Ya. Ya, teruskan dengan soalan. Tajudin daripada Kota Baru. Saya nak tanya ni lah, Datuk. Saya ni jantung. Betul? Ya. Saya ni jantung dan makan ubat jantung. Jadi bila kita makan ubat jantung selalu, jadi kencing tu jadi kerak. Dan kadang-kadang kita sakit di bahagian zakar, rasa pedih gitu. Adakah itu prostat, Doktor? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Sama.
Jadi kalau kalau ada masalah lemah jantung, selalu dia bagi ubat apa yang dipanggil diuretik, jadi supaya kencing banyak. Jadi dia memang akan kencing banyak, mungkin kencing pada waktu malam. Jadi kalau sakit tu perkara lain, ya. Jadi kalau sakit tu sama ada jangkitan, selalu jangkitan kuman menyebabkan sakit. Sama ada jangkitan pada pundi kencing atau prostat. Jadi saya ingat perlu diperiksa lebih lanjut lah, buat ujian kencing, lepas tu mungkin perlu antibiotik untuk dirawat. Kalau kita lihat kanser prostat ini, kalau dari segi statistiknya yang ketiga di Malaysia ini yang membawa kepada kematian kepada lelaki, dan juga kita bercerita mengenai pembedahan tadi, tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya dengan tenaga kepakaran di Malaysia ini bagi kanser prostat. Di Malaysia ada lebih kurang nak dekat 138 pakar urologi lah. Jadi semua terlibat dalam pengesanan penyakit prostat kanser. Ada yang juga melakukan pembedahan untuk prostat kanser. Cara pembedahan, cara robotik surgery. Robotik surgery keadaan terkini. Jadi di institusi kerajaan kita ada di Hospital Kuala Lumpur dengan di Hospital Kuching. Juga beberapa hospital swasta juga ada kaedah robot. Kalau tak ada robot pun, cara pembedahan, cara pemotongan kulit pun boleh dilakukan untuk merawat dari segi pembedahan. Radioterapi kita selalunya rujuk pada onkologis lah atau pakar kanser. Dia akan melakukan rawatan radioterapi tersebut. Okey, juga pesanan daripada Datuk Doktor berkenaan tentang kesedaran berkenaan kanser prostat, bersempena juga untuk kita mengajak golongan lelaki untuk mengetahui lebih lanjut tentang status anda pada ketika ini, Datuk. Okey, saya pada masa kini saya ingat banyak dalam, sebab kita ada social media, internet, semua banyak perkara yang kita boleh tahu pasal prostat kanser. Jadi pada saya pengetahuan tu amat penting. Jadi sedar bahawa benda tu ada, memang wujud. Jadi kita kena pantau diri sendiri lah, tengok sama ada, kalau ada keperluan untuk kita buat ujian, ke depan dan lakukan ujian. Jangan tunggu. Jangan tunggu sampai ada banyak simptom. Kadang-kadang tak boleh kencing baru datang jumpa doktor. Saya ingat perkara itu kurang baiklah. Okey, baik. Terima kasih untuk pesanan berikut. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Rohan Malik Johan, Pakar Perunding Kanan dan Ketua Jabatan Urologi Hospital Selayang Kementerian Kesihatan Malaysia.